kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita bertemu untuk kita berdiskusi, kita berbincang, kita berwacana dan kita menjawab isu-isu yang telah berlaku lah dalam masyarakat kita dan tempat kita lah. Dan pada malam ni insya-Allah Ana akan cuba kupas satu tajuk. Tajuk ni adalah berkait dengan isu iaitu siapa yang dikatakan sebagai ulama. Itu yang Ana nak bawa lah pada malam ni, dalam perbincangan pada malam ni. Ana rasa tajuk berkenaan dengan siapa ulama ni, dia dah membeku lama dalam fikiran rakyat Malaysia. Sebab anda nampak mungkin masalah besarnya apabila dikaitkan dengan politik. Itu satu benda lah. Sebab kalau kita baca dalam sejarah Malaysia, Malaysia ni ada sejarah yang agak unik berkenaan dengan kaitan dengan ulama. Iaitu di Malaysia ada satu parti namanya Parti Islam Se-Malaysia PAS. Yang mana parti ni semenjak 1982, parti itu telah mengangkat satu slogan namanya Kepimpinan Ulama. Dan benda tu diamalkanlah sampai hari ini, yang dinamakan sebagai Kepimpinan Ulama. Sebelum tu PAS tak amalkan ke konsep Kepimpinan Ulama. PAS itu adalah satu parti yang mengamalkan pendekatan nasionalisme Melayu. Itu kalau baca peringkat awal lah, kita boleh tengok macam mana perjuangan Datuk Asri, perjuangan Prof Zulkifli Muhammad. Kita boleh tengok statement-statement yang disebut oleh yang dipertua PAS pada masa tu. Masa tu dia tak panggil presiden, dia panggil YDP yang dipertua PAS, Dr. Burhanuddin Al-Ilmi. Tapi bila datang era kejatuhan Shah Iran di Iran, Shah Iran jatuh telah digulingkan oleh rakyat mereka, berlaku revolusi di Iran yang dikepalai oleh seorang ulama Syiah namanya Ayatullah Al-Khumaini, menyebabkan Shah Iran tu jatuh dan di situ tu mempengaruhi pemikiran gerakan Islam di banyak negara termasuk Malaysia. Jadi Malaysia ni agak terkehadapan dalam isu yang melibatkan kepada idea revolusi datang daripada ulama untuk menjatuhkan Shah Iran pada masa itu, menyebabkan ada beberapa orang-orang tertentu daripada Parti Islam Se-Malaysia PAS pada masa itu dihantar pergi ke Iran, belajar banyak benda daripada di sana, lepas tu import, bawa balik dekat Malaysia dan akhir sekali lahirlah apa yang dinamakan sebagai konsep Kepimpinan Ulama. Okey, tak apalah. Sejarah panjang, cuma yang kita boleh pendekkan secara tak langsung, masa dicadangkan idea Kepimpinan Ulama, bukan semua orang menerima, bahkan ada juga yang membantah apa namakan sebagai Kepimpinan Ulama. Ada orang yang nama Ustaz Abu Bakar Hamzah. Itu antara ulama di dalam PAS yang pada masa tu dia mengkritik dan tak bersetuju, menggambarkan sikap tak bersetuju dengan apa namakan sebagai Kepimpinan Ulama pada masa itulah. Sebab alasan beliau adalah bahayanya kalau sekiranya kita menerima konsep Kepimpinan Ulama, implikasinya di masa akan datang orang akan anggap orang-orang yang dinamakan sebagai ulama dalam PAS itu seperti Ayatullah Al-Khumaini. Itu kebimbangan yang pernah dinyatakan oleh Allahyarham Ustaz Abu Bakar Hamzah lah. Dah meninggal lah Ustaz Abu Bakar Hamzah ni, lama dah meninggal Jadi apa yang kita boleh lihat, apa yang disebut oleh Ustaz Abu Bakar Hamzah lebih kurang tahun 1983 pada masa tu, rupa-rupanya realitinya berlaku pada hari ni. Yang mana kita sudah menganggap ulama-ulama PAS itu bila dia bercakap di kalangan ahlinya, walaupun mereka tak kata sebagai maksum, tetapi cara mereka menanggapi ulama-ulama mereka ni seperti maksum. Seperti mana orang-orang Syiah melihat imam mereka, seperti mana orang-orang Syiah melihat ayatullah mereka. Jadi kesan tu besar. Jadi dan anda tengok start perlawanan terhadap konsep Kepimpinan Ulama ni berlaku dalam PAS sendiri, dan Ana antara yang terlibat lah pada masa tu, sebab pada masa tu Ana duduk dalam PAS. Yang akhir sekali tu menyebabkan ada sebilangan pimpinan-pimpinan PAS telah keluar daripada PAS dan mereka membentuk satu parti namanya Parti Amanah Negara lah. Itu kita nampak, dan sebenarnya masa dalaman PAS tu ada berlaku perlawanan antara golongan ulama, golongan dia sebenarnya labelnya atas profesional dan ulama Cumanya kita mungkin perlu membahaskan balik siapa ulama yang sebenar Yang tu mungkin kita perjelaskan dan kita cuba nak kupas lah pada malam ni, insya-Allah lah. Okey, jadi di situ tu dah ada perlawanan kurang lebih kurang tahun 2013, 2014, 2015. Itu dah ada buah-buah perlawanan terhadap kepimpinan ulama. Dan Ana ni antara orang yang dituduh sebagai anti ulama pada masa tu dituduh sebab kita mengkritik banyak pandangan-pandangan ulama.
Dan akhir sekali dia berpanjangan, panjang perbahasan itu. Dan akhir sekali orang dah timbul, sebenarnya ulama ni siapa sebenarnya? Itu timbul soalan tu. Sebab apabila kita tengok ada sebilangan orang-orang tertentu yang dilabelkan sebagai ulama, yang digelar sebagai ulama, tiba-tiba dia memegang kuasa politik, dan apabila dia melakukan satu benda yang pada pandangan rakyat Malaysia sebagai tak tepat, maka berlaku kritikan, maka orang sudah menuduh kepada orang-orang yang mengkritik itu sebagai anti ulama. Jadi timbul persoalan, betul ke kami ni anti ulama? Itu satu persoalannya. Apakah kita mengkritik pandangan tok guru tertentu yang datang daripada parti Islam itu dianggap sebagai melawan ulama? Satu persoalan. Lepas tu kita tengok pula satu sudut yang lain, kita ni menolak pandangan tok guru daripada parti Islam yang kita namakan sebagai ulama. Tapi dalam masa sama, kita mendokong pandangan kita tu dengan merujuk pada ulama daripada negara Arab. Contoh pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, pandangan Syekh Rashid Qanushi dan sebagainya. Jadi di situ tu jadi polemik. Jadi timbul persoalan banyak dalam fikiran kita di rata-rata rakyat Malaysia ni. Sebenarnya ulama ni siapa? Itu persoalan dia. Macam mana kita nak kenal itu adalah ulama dan ini bukan ulama? Itu satu persoalan. Apatah lagi, ada satu lagi terma yang telah tersebar dalam masyarakat kita juga adalah terma ustaz. Yang mana bila sebut ustaz, itu selalu dipahami sebagai orang agama. Orang agama jadi kita tengok ini ada satu benda yang dia bukan satu benda, bahkan satu perkara yang dilihat berlaku, satu fenomena di tempat kita yang cuba kita nak address, cuba kita nak faham. Makanya anda tengok macam contoh kebelakangan ni pula ada sebilangan orang-orang yang tidak mempunyai pendidikan agama yang betul. Dia tidak mempunyai pendidikan agama secara formal lah. Dia tak belajar di Azhar ke, dia tak belajar di Fakulti Pengajian Islam di universiti di UAE ke, UM ke, UKM ke apa. Tak, dia tak belajar semua tu, pondok pun tak belajar. Yang orang tahu dia ni pandai berceramah, bercakap agama dan orang nampak hebat, makanya orang memanggil dia sebagai ustaz. Bahkan kadang-kadang ada sebilangan orang-orang sebegitu yang dia ni bukan ada pendidikan agama formal. Kalau kita pergi tanyalah beberapa kaedah-kaedah usul fiqh sebagai contoh, dia pun tak tahu. Kaedah usul fiqh al-amru yadullu ala al-wujub, dia pun tak tahu. Kan? Lepas tu apa lagi? Kalau kita nak tanya dia tentang kalau kita ambil satu kitab Arab, kita ulur pada dia, kau tolong baca, dia pun tak boleh nak baca. Tapi orang dah panggil dia ustaz. Lepas tu dia berbangga dengan gelaran itu, dan apabila dia pergi buat nama Facebook dia pun dia pergi bubuh ustaz. Dia ustaz. Kan? Kadang-kadang kita timbul sebenarnya ustaz ni macam mana? Tu persoalan-persoalan bermain dalam fikiran kita. Jadi di situ tu ada beberapa istilah-istilah yang selalu dirujuk kepada orang-orang agama, iaitu yang pertamanya adalah istilah ulama. Lepas tu ada istilah ustaz. Yang tu bermain dalam pemikiran rakyat Malaysia lah pada hari ni. Dan sebenarnya kalau kita, mungkin anda akan detailkan lagi, mungkin kita nak sebut secara gambaran umum dulu. Kalau kita pergi dekat Pakistan, dia mungkin agak senang untuk kita nak tahu orang tu ulama ataupun tidak. Sebab di sana tu dia ada sistem pendidikan secara formal yang mana orang itu boleh diiktiraf sebagai ulama. Contoh macam kita pergi dalam aliran Deobandi lah. Kan? Ana tak berapa tahu macam mana penentuan ulama mengikut aliran Brelwi Syiah di Pakistan, tak tahu. Kan? Sebab kita pun tak mendalami sangat bagaimana Brelwi menentukan seseorang itu sebagai ulama. Tapi kalau daripada tradisi Deobandi, anda tahulah sebab anda daripada tradisi itu. Belajar pun di Pakistan dalam tradisi Deobandi, jadi kita agak tahu. Kan? Bukanlah 100% tapi kalau nak banding ramai rakyat Malaysia, anda rasa anda antara yang tahulah sebab anda memang terlibat secara langsung dalam tradisi pengajian itu. Walaupun ada sebilangan kawan-kawan yang lain lah yang punya tradisi pengajian itu. Iaitu kalau di Pakistan, orang ni dia belajar, dia ada letak tahap-tahap kitab yang dia belajar yang boleh melayakkan dia dipanggil sebagai ulama. Lepas tu diberikan gelaran lah. Gelaran di sana ni, kalau orang tu belajar sampai kitab fiqh mazhab Hanafi, dia sekadar mengetahui nahu, sorof, mantik, balaghah. Lepas tu dia tahu perbahasan falsafah sedikit sebanyak. Dia baca kitab Mulajami, falsafah syarah kepada Ibn Arabi, dia belajar. Lepas tu mungkin dia belajar juga perkara-perkara dasar dalam ilmu kalam. Perdebatan di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, Salafiyah dia kuasai. Lepas tu kitab-kitab mazhab Hanafi dan segala usul ataupun mustalahat, istilah-istilah yang digunakan oleh mazhab Hanafi itu dia faham dan dia belajar kitab-kitab mazhab Hanafi.
contoh dia faham apa itu istilah Al-Imamul Azam, apa istilah Sahibain dan sebagainya, maka orang sebegitu tu dia akan dipanggil sebagai maula. Itu di Pakistan. Ya, tu boleh tahu tu standard dia. Jadi orang kalau dia belajar sampai ke tahap itu, kan, dia secara formal dia belajar, maka orang itu dipanggil sebagai maula dan mereka akan masuk peperiksaan. Mereka akan masuk peperiksaan yang melayakkan mereka dikatakan orang mahir dalam kitab-kitab mazhab Hanafi. Dia panggil maula. Kan? Itu boleh tahu tu. Tahap ulama dia tahap ni. Kan? Nak lebih pada itu tak boleh. Maula dipanggil kan. Ataupun dalam terma orang Afghan dipanggil mullah. Itu dalam terma orang Afghanistan lah. Contoh kalau kita tengok Mullah Omar. Mullah Omar yang Taliban tu kan, yang mengasaskan gerakan Taliban, yang tu mullah. Itu dia belajar tu perkara dasar dalam mazhab Hanafi. Dan dia tak sampai tu pengajian dia tentang ilmu hadis, tafsir pun dia tak sampai tahap tu. Dia baru sekadar memahami dasar-dasar dalam fiqh mazhab Hanafi. Lepas tu dia tahulah perdebatan sedikit sebanyak berkenaan dengan ilmu kalam, dan dia bukan maksudnya dia tahu perdebatan tu sampai dia tahu khilaf dia macam mana, punca khilaf tak. Dia just tahu ini cara faham Asy'ariyah contoh. Ini cara faham Maturidiyah kan. Wujud artinya ada qidam, baqa apa kan. Itu tahu dia tu. Tapi kalau kita ada perdebatan pula dalam aliran Samarkand dengan aliran Asy'ariyah, aliran yang lain daripada Samarkand kan, contoh, yang tu dia tak tahu. Yang tu mullah dipanggil. Tahap keulamakan dia tu di nisbah di Pakistan dipanggil mullah, ataupun dipanggil juga dengan panggilan maula. Gitu, satu. Lepas tu dia belajar naik sikit. Dia naik sampai satu tahap, dia akan belajar kitab, dia panggil Mishkat. Mishkatul Masabih. Ada satu kitab lah, kitab hadis. Kalau dia belajar sampai tahap itu, dia akan dipanggil sebagai maulawi di Pakistan. Maksudnya dia dah ada tradisi pengajian hadis, tapi dia belum lagi kepada dasar-dasar kitab asas hadis dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab Ahlussunnah wal Jamaah tu kitab dasar dia 6 buah kitab tu lah yang disebut sebagai Sunan Sittah kan. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. 6 kitab tu kan. Itu kitab yang kena belajar tu. Kalau kita orang Ahlussunnah wal Jamaah di Pakistan, dia kena belajar yang tu lah. Kalau betul-betul nak dikatakan sebagai ulama. Jadi di Pakistan tu, dia tahap paling rendah tu dia panggil mullah, maula, ataupun dipanggil sebagai maula. Naik sikit belajar kitab Mishkat dan dia habis. Dia dapat belajar betul dengan guru lah. Jadi maksudnya berguru bukan belajar sengih-sengih khayam-khayam je, bukan. Dia memang belajar berguru dan dia ada sanad. Maka tahap ulama tu dipanggil sebagai maula. Maulawi dipanggil. Ada pula dia up satu lagi. Dia pergi belajar 6 buah kitab hadis. Kitab hadis Ahlussunnah wal Jamaah, 6 buah kitab tu dia belajar semua. Dia khatam tu kulit by kulit, kulit demi kulit. Dia belajar semua. Kan? Anda boleh tunjuklah kitab tu. Ni antara kitab lah, ni Sahih Bukhari. Besar kitab dia. Kan? Ni kitab masa duduk Pakistan dululah. Ada 6 buah kitab ni kita kena belajar kan. Ni kitab ni dalam bahasa Urdu Bahasa Urdu dia punya dobit tapi yang tengah tu bahasa Arab. Kan? Dia kena belajar ni semua habis ni, kena belajar ni kitab ni. Bukan dia dia ada 6 buah kitab yang dia kena khatam. Kalau dia boleh khatam ni, makanya orang itu boleh dipanggil sebagai maulana dipanggil. Itu di Pakistan. Jadi kalau kita tengok dalam tradisi Pakistan, kita nak tahu tahap kealiman dan keulamakan itu senang. Sebab kita tengok dia dah ada sistematik tu dah ada. Jadi konsep madrasah di sana, pengajian di sana, kita boleh tahu ni maula, yang ni maulawi, yang ni maulana, nampak? Tahu. Lepas tu kalau ada orang nak mendalam lagi, dia pergi belajar. Satu lagi dia panggil Darul Ifta. Darul Ifta ni maksudnya belajar macam mana nak fatwakan hukum. Dia ada belajar sebab tu macam yang baru-baru ni dalam seminggu 2 minggu lepas, ada seorang maulana namanya Maulana Rafi' Osmani. Yang tu mufti azam Pakistan, mufti besar Pakistan. Tu antara guru yang mengajar ilmu bagaimana nak memfatwakan hukum. Jadi sebab itu kalau di Pakistan, kalau orang tu panggil maulana, itu dah ulama lah sebenarnya. Jadi ulama itu bila sebut maulana, maksudnya dia telah menguasai 6 buah kitab hadis Sunan Sittah. 6 buah kitab hadis asas dalam aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Dia mahir dah. Kitab tu dia belajar semua dah. Jadi kita panggil maulana. Lepas tu kadang-kadang ada individu tertentu, ulama-ulama tertentu dipanggil sebagai maulana mufti. Macam contoh ada ulama tu namanya Maulana Mufti Zarwali Khan contoh. Maksudnya dia itu bukan semata-mata dia alim 6 buah kitab hadis yang kena belajar tu, tetapi dia telah menguasai tradisi fatwa, bahkan dia telah mengajar orang menjadi mufti. Dia jadi guru untuk jadi mufti. Dia dah, maksudnya dia mengajar hadis, dia dah mahir 6 buah kitab hadis.
Lepas tu tafsir apatah lagi lah. Lepas tu dalam masa yang sama, dia ni pula ada murid-murid dia, selalunya ratusan. Setahun tu dia akan keluarkan ratusan murid untuk pakar bagaimana nak mengeluarkan fatwa. Dia panggil dekat sana Darul Ifta. Dia panggil Darul Ifta. Dia panggil lah kat sana lah. Dia belajar tu. Belajar jadi kalau orang sampai tahap tu dia akan panggil Maulana Mufti, dia panggil. Jadi kalau kat sana kita nak kata orang ni ulama, kita agak mudah. Sebab di sana tu sudah ada sistem untuk menentukan tahap keilmuan orang tertentu apabila dia belajar untuk melayakkan dipanggil sebagai ulama. Jadi adalah ulama tahap maula, tahap atas sikit maulawi, atas sikit dia panggil maulana, atas daripada tu dia panggil mufti. Tu di Pakistan. Hebat. Sebab tu anak duk fikir kadang-kadang sistem pengajian agama di Pakistan ni mungkin kita boleh ambil adapt dekat Malaysia supaya ulama-ulama kita yang lahir daripada tradisi pengajian Islam di Malaysia ni berkualiti. Masalah besar kadang-kadang kat tempat kita ni, dia claim dia ulama, dia baca kitab Aram, tak boleh. Kalau kita cerita pasal hadis-hadis, tradisi hadis, dia pun nganga apa benda tak tahu. Kita kata hadis ni syaz. Dia kata mana boleh, hadis ni riwayat Imam Bukhari. Betul lah, Imam Bukhari tu memang riwayatkan hadis tu, tetapi hadis syaz itu adalah hadis sahih yang bertembur dengan hadis yang lagi sahih. Memanglah sahih Bukhari riwayat tu sahih, tapi ada hadis lain yang lagi sahih. Bila bertembur antara sahih dan lebih sahih, maka yang sahih itu dipanggil sebagai syaz, yang lebih sahih itu dipanggil sebagai mahfuz. Itu orang belajar hadis. Tapi kadang-kadang ada yang dikatakan ulama di Malaysia, dia argue lah, hadis tu syaz, kita kata. Dia kata mana boleh Bukhari riwayat. Nampak sangat kau tak belajar, nampak sangat kau tak faham. Tapi orang tu dah dipanggil sebagai ulama. Tapi kalau di Pakistan, orang tahu ni tak payah berhujah dengan dia ni, sebab dia ni mullah je. Dia baru stand up maulah je. Kan? Nak berhujah macam ni, dia kena cari maulana. Maksudnya sistem pendidikan di Pakistan tu amat baik untuk mengenalkan kita kepada seseorang itu sebagai ulama. Itu di Pakistan yang nak boleh sebut lah. Okey, kalau Azhar tu dia tak lagi senang sebab dia ada sistem pendidikan yang lagi baik. Sebenarnya sampai PhD dia tu bukan biasa sebab Al-Azhar ni antara orang yang layak nak belajar sampai PhD tu dia kena hafal Quran. Tu pula tempat kita jauh nak compare dengan sana lah. Sistem pendidikan Islam kita dengan sana kan, gitu. Okey, itu kalau kita tengok dalam tradisi Pakistan untuk kita nak kenal ulama tu kan. Kita dah nampak tu dia ada tahap kat situ. Tahap mullah. Orang panggil tu gelaran mullah. Dan dia tak akan dapat gelaran kecuali dia kena melalui proses peperiksaan. Dia masuk peperiksaan. Lepas tu bila masuk peperiksaan tu Maulana tu, guru yang utama tu, dia pergi interview, pergi tanya ni hukum ni macam mana? Dia boleh baca ke tak? Dia boleh jawab ke tak? Lepas tu dia kata boleh. Abang dia iktiraf. Kau ni mullah gitu. Lepas tu nak naik kelas kan, dia tanya ni hadis ni macam mana? Ada ni, ni maulawi, macam tu. Jadi ada pengiktirafan. Jadi kita tahu kan, sebab sistem sana baik untuk kita nak tahu tahap seseorang itu, tahap keulamakan seseorang itu di Pakistan. Kalau kita pergi dalam tradisi Iran, Syiah, dia ada konsep ayatullah pula. Dia gelaran ayatullah. Dan ayatullah ni bukan biasa Yalah, kalau tradisi Syiah, kita bukan Syiah kan. Dan kalau kita nak Syiah tu, dia di Iran nak menahu orang ni ayatullah, bukan biasa. Dia punya alim dia tu dahsyat kan, sampai paling dasar dia menguasai ilmu epistemologi. Ilmu epistemologi. Kita pun kadang-kadang dia dengar epistemologi tu benda apa pula, kita pun tak tahu. Epistemologi ataupun dalam sebutan Arab dia panggil nazariyatul ma'rifah. Yang tu kalau orang tak faham ilmu epistemologi, Syiah tidak boleh panggil orang itu sebagai ayatullah, tak boleh. Maksudnya tahap ulama dia tu bukan biasa kan. Epistemologi kita ni kalau pergi sembang dengan ustaz-ustaz kita, pergi sebut epistemologi, dia pun nganga apa benda epistemologi, dia pun tak tahu kan. Kita nazariyatul ma'rifah sebutan Arab, dia pun tak tahu apa itu nazariyatul ma'rifah. Lepas tu kita kata ada irfan ni ada nazari dan ada amali, dia pun tak tahu apa benda tu lagi nganga kan. Yang tu kalau orang belajar baca-baca buku ataupun belajar dalam tradisi Syiah, dia akan jumpa itu dasar. Kalau dia tak kuasai itu, memang langsung tak layak dipanggil sebagai ulama, nisbah kepada Iran, Syiah Iran lah gitu. Itu tradisi ilmu Syiah pula kalau di Iran anda sebut ni. Kalau kita pergi di Indonesia, dia ada beberapa terma-terma. Cumanya dia pun tak sistematik juga seperti kita. Dia ada terma gus. Jadi ada ustaz belajar agama sikit-sikit, ada nakal-nakal lagi, warak pun tak berapa nak warak, orang panggil gus kan. Tu kawan-kawan anak NU tu ramailah. Ada Gus kan, Gus Anton, Gus Hamid, itu kawan-kawan. Dia macam ustaz-ustaz biasa je macam tu kan. Tapi ada pendidikan agama.
Lepas tu kalau ada warak dan orang masyarakat pun dah iktiraf dia, dah naik tahap. Dia panggil kiai. Macam tu kan. Kiai. Dan kiai tu pula bukan orang kampung je bagi gelaran daripada kiai. Bahkan ada kiai lain yang mengiktiraf dia sebagai kiai. Maka ramai-ramai panggil dia kiai. Itu yang kita faham dalam tradisi di Indonesia. Dekat Malaysia, dia lain pula Malaysia ni. Kan? Dekat Malaysia ni, Ana punya sudut pandang lah pula kat Malaysia. Yang pertamanya perkataan ustaz. Yang kedua adalah perkataan tuan guru. Tok guru kita panggil, tok guru. Ustaz ni dia dah jadi satu perkataan makruf yang dulu asalnya merujuk kepada orang-orang yang punya pendidikan agama secara formal. Dulu. Anda rasa macam tu. Anda rasa budak-budak dulu kalau kita sebut ustaz, dia ni ada pendidikan agama secara formal ni. Sama ada dia belajar formal tu di universiti ke ataupun di pondok. Dia belajar dan dia ni menguasailah beberapa tradisi pengajian Islam walaupun tak secara mendalam. Orang panggil ustaz kat dia. Lepas tu kalau dulu, kalau era anda mengaji di pondok dulu, kurang lebih tahun 1996, 97, 98, 99 tu, era-era tu, anda tak nampak penggunaan kata tuan guru itu kecuali diberikan kepada orang yang ada pondok. Masa tu. Masa itulah. Seseorang itu dipanggil sebagai tuan guru apabila dia ada pondok. Makanya orang pun panggil Allahyarham Tok Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah tu Tok Guru sebab dia ada pondok Lubuk Tapah kan. Lepas tu banyaklah Tok Guru pondok di Kelantan tu. Lepas tu ada permulaan, ada cubaan untuk memanggil tuan guru kepada beberapa orang-orang alim yang terlibat dengan politik. Makanya pemula nampaknya pada Allahyarham Tok Guru Ni Aziz. Allahyarham Tok Guru Ni Abdul Aziz. Anda tak tahu sebelum tu ada tak orang panggil orang politik sebagai tuan guru? Kan? Sebab Allahyarham Tok Guru Ni Abdul Aziz tu pun sebelum menjadi menteri besar dia tidak dipanggil sebagai Tok Guru. Dia panggil Ustaz Ni Aziz ya. Kan? Kalau yang muda-muda sikit panggil Ayah Zik pada Tok Guru Ni Aziz tu. Dan memang biasa orang Kelantan ni kalau dia hormat orang tu dia panggil Ayah Zik dia panggil kan. Tapi lepas jadi menteri besar orang panggil dia Tok Guru. Orang start panggil Tok Guru Ni Aziz, Tok Guru Ni Aziz. Sebab apa? Mungkin satu faktor politik lah. Cuma ni ada satu lagi faktor. Tok Guru Ni Aziz tu ada pondok. Pondok Pulau Melaka tu lah. Pulau Melaka tu dibuat oleh Allahyarham Tok Guru Haji Nikmat lah. Puak Nikmat Alim orang panggil kan. Ayah Tok Guru Ni Aziz tu. Jadi diteruskan oleh Tok Guru Ni Aziz mengajar di situlah di masjid Pulau Melaka tu. Cumanya Pulau Melaka tu dah tukar daripada pengajian pondok kepada sistem pengajian sekolah. Dia dah ada YIK, Yayasan Islam Kelantan dan sebagainya lah. Gitu. Jadi kalau kita nak kata Tok Guru Ni Aziz itu dipanggil sebagai Tok Guru kerana ada pondok, ya. Memang agak relevan lah. Dipanggil sebagai Tok Guru Ni Aziz itu sebagai Tok Guru sebab dia ada pondok. Lepas tu dia merebak kepada tokoh yang kedua, iaitu Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang, Tok Gajadi. Jadi Tok Gajadi ni pun kalau kita kata dipanggil sebagai tuan guru pada era itu, ya sebab dia memang ada pondok. Pondok Rusila tu lah. Masalah pondok tu betul-betul pure pondok ke ataupun dah bertukar kepada sekolah tu cerita yang kedua lah. Tapi pondok tu ada. Pengajian pondok tu memang ada. Cuma macam mana sistem pengajian dia tu, apakah pure pondok, maksudnya mengaji kitab-kitab kuning kan. Yang tu mungkin perlu dibahaskan balik. Sebab kita, ana wallahualam lah, ana tak belajar di Rusila. Tapi kawan-kawan kita ramai belajar di Rusila. Yang selalu ana jumpa bila kita tanya kitab-kitab Syed Fatoni pun dia orang tak tahu. Jadi mungkin di Rusila tak belajar kitab-kitab macam tu. Jadi mungkin kita boleh kata agak kemodenan sikit lah pondok Rusila yang Tok Gajadi mengajar tu kan. Cumanya Tok Gajadi tu diberi gelaran tuan guru, faktor politik samalah kat situ kan. Tapi kalau kita nak kata dia tidak tuan guru, sebab kebiasaan ataupun persepsi masyarakat dulu apabila sebut Tok Guru ni ada pondok, jadi Tok Gajadi tu ada pondok. Boleh kata ada pondok. Macam tu kan. Macam Tok Aziz dia ada pondok, Pulau Melaka kan. Tapi sekarang dia merebak lagi panjang-panjang. Orang tak ada pondok pun dipanggil sebagai Tok Guru. Orang tak ada pondok. Bahkan kadang-kadang, dan sebenarnya nak jadi Tok Guru di pondok bukan biasa Dia bukan kecil anak. Allahyarham Tok Guru Haji Abdullah tu tempat nak belajar di pondok dulu. Dia bukan biasa. Dia alim. Dia alim sungguh. Alim. Bukan biasa punya alim. Dia alim boleh dikatakan luar biasa. Ayah pada mufti wilayah sekarang lah. Anda mungkin boleh buat 2-3 contoh. Sebab Anda pernah belajar di pondok Lubuk Tapah. Tugas Jilah ni, dia satu hari dia mengajar. Dia mengajar tu sebab kita kena ingat Allahyarham Tok Gajilah ni dia ada masalah pendengaran. Dia ada masalah sikit pendengaran dia. Jadi kalau orang cakap dengan dia, dia kurang dengar. Lepas tu kadang-kadang kita bercakap, dia cakap kuat-kuat. Bukan kita nak menganjing ni, bukan. Sebab dia memang pendengaran dia masalah macam tu.
Allahyarham Tok Haji Abdullah. Kan, kami masa belajar di pondok dulu, kami panggil dia Abi Ajillah. Kan, dia anak-anak pondok panggil Abi Ajillah selalunya. Menggambarkan rapat kita dengan Tok Guru tu kan. Jadi, ada satu hari tu, Tok Haji ni mengajar satu malam lah, kuliah maghrib. Dia mengajar. Lepas tu selalunya maghrib dia akan buka soal. Siapa nak tanya, tapi bentuk buka soalan itu adalah dengan tulis surat. Sebab dia ada masalah pendengaran. Orang tanya dia tak dengar. Maka orang tulis surat bagi ke dia. Dia pun bacalah soalan tu, dia jawab. Itu kebiasaan Allahyarham Tok Guru Haji Abdullah. Pondok Lubuk Tapah, Pasimah Kelantan. Ayah pada mufti wilayah sekarang lah. Jadi ada satu hari tu, ada satu malam tu dia kuliah, orang tanya soalan. Orang tanya ada satu hadis, riwayat tu daripada Sufyan. Cuma orang tu tanya, Sufyan dalam hadis ni, Sufyan yang mana Sebab Sufyan ni dalam tradisi ilmu hadis ada dua. Sufyan Ats-Tsauri ataupun Sufyan bin Uyainah. Dua orang tu lah. Siapa ada Sufyan Ats-Tsauri ataupun Sufyan Uyainah. Jadi Tok Haji ni bila dapat soalan tu, dia tengok soalan dia kata, tak pasti pula. Dia kata tak apalah, lepas ni lah jawab kata dia. Allahyarham Tok Haji ni. Jadi dia berhenti kuliah. Bila habis jawab semua tu, dia berhenti kuliah. Orang start azan isyak. Rumah Tok Haji ni depan masjid. Jadi Tok Haji ni turun daripada masjid. Dia pun naik atas rumah. Kita tak tahulah. Rupa-rupa dia balik rumah, dia pergi ambil kitab. Dia nak check soalan tadi tu kat mana. Kan? Jadi dia balik. Lepas tu start azan lah. Allahu Akbar. Kan? Macam itulah. Start azan tu. Lepas tu habis la ilaha illallah. Tok Haji tu nampak turun daripada rumah naik atas masjid. Dalam jangka sekejap tu. Azan tu 5 minit je kan. 4 minit, 5 minit je. Dalam jangka 5 minit tu, dia naik atas rumah. Dia sempat tengok kitab. Lepas tu dia naik. Lepas tu semayang jemaah, jadi imam. Habis semayang, dia pun cakap. Dia kata, tanya tadi. Soalan Sufyan tadi. Orang tu adalah Sufyan Ats-Tsauri. Dalam kitab ni. Uish, dalam jangka 5 minit tu, rupa-rupa dia sempat rujuk kitab. Dia tahu kat mana kitab, muka surat berapa. Tu nak cerita alim tak alimnya Allahyarham Tok Guru Haji Abdullah. Ayah mufti wilayah sekarang. Bukan biasa Maksudnya orang nak jadi tuan guru di pondok. Dulu bukan biasa. Memang alim. Sekarang ni kadang-kadang duk claim untuk guru ni, kita tengok baca kitab baris pun salah. Kita tak alim ni pun dengar salah baris ni. Tapi macam mana orang panggil kau tok guru? Tu masalah besar tu. Sebab apa? Sebab dia dalam AJK Dewan Ulama PAS. Kau tu pula. Kan? Kadang-kadang tak alim. Jadi orang dah panggil dia tuan guru, kadang-kadang bakat ilmu tak ada pada diri dia. Jadi kalau kita tengok dulu, bukan senang nak dapat gelaran tuan guru. Kita tengok Tok Haji Turuni Aziz tu sendirilah. Dia mengajar kitab Arab, dia mengajar. Kan? Walaupun dah jadi menteri besar, dia selalu duk mengajar. Dia rujukan ni kitab Arab. Lepas tu kalau kita dengar dia baca kitab Mau'izatul Mu'min contoh kan. Dia baca kitab Ihya Ulumuddin contoh. Dia bersyarah. Syarah tu dia rujuk kitab Arab. Maksudnya bukan biasalah. Dia luar biasa. Dia memang alim sungguh. Kan? Tapi sekarang ni dia ada problem kat situ. Zaman sekarang ni kadang-kadang orang tu bukanlah alim sangat pun, baca kitab Arab pun tak boleh. Bahkan kita pernah dengar dia baca hadis salah baris pun ada. Tapi orang panggil tuan guru kat dia. Kok tu pula. Batu anda ingat cerita Datuk Mahfuz Omar. Datuk Mahfuz Omar pernah cerita. Allahyarham Ustaz Fadil Noor pernah sekali orang nak panggil dia tuan guru. Orang panggil Ustaz Fadil Noor tu kan. Orang nak panggil tuan guru, makanya bila satu ceramah, orang angkat banner tu tulis Tuan Guru Fadil Noor. Tuan Guru Haji Fadil Noor. Ustaz Fadil Noor marah. Dia kata jangan panggil dia Tuan Guru. Ustaz pun okey dah, cukup dah. Begitu. Itu Ustaz Fadil Noor lah. Maksudnya Ustaz Fadil Noor tu kita kenal dengan kealiman, keilmuan yang ada pada Ustaz Fadil Noor. Kita tak nafikan sebab Ustaz Fadil Noor ni, dia bersyarah. Anda ingat masa anda belajar Pakistan, Ustaz Fadil Noor masa itu hidup lagi. Anda sempat dengan Ustaz Fadil Noor ni. Dia pergi di Pakistan, Himpunan Jamaat Islami Pakistan. Masa itulah di Lahore. Dia pergi, hebat Ustaz Fadil ni, dia berucap dalam pendengar ribuan tu, dia cakap Arab. Dia bercakap Arab, tak apalah. Dia bercakap tu. Habis dia bercakap tu, ada wakil kedua daripada pihak lain lah. Jamaat Islaminya, Hamas dia berucap. Bila diorang berucap, dia kata, Kamaqala Al-Ustaz Fadil Noor. Kamaqala Al-Ustaz Fadil Noor. Dia sebut pandangan-pandangan seperti mana Ustaz Fadil Noor cakap. Hebat. Maksudnya, bagaimana ulama Arab mengiktiraf keilmuan yang ada pada Allahyarham Ustaz Fadil Noor. Tapi Ustaz Fadil Noor tu begitu, dia tak suka dipanggil diri dia sebagai tuan guru. Kok tu pula kan. Jadi hebatlah nak cerita nak dipanggil sebagai tuan guru ni bukan biasa sebenarnya. Orang luar biasa dia dapat gelaran itu. Tapi hari ni senang sangat.
Tok Guru. Ada pula kadang-kadang artis baru bertaubat. Orang panggil ustaz. La ilaha illallah. Ustaz panggil. Lepas tu dia ni pula tak sedar diri. Cakap ni kadang-kadang mengalahkan mufti. Kok tu pula. Macam baru ni kan. Artis. Cakap Islam. Kafir harbi kafir zimi. Kau tu bukan reti pun. Bukan bidang pengajian kamu. Benda ni nak bercakap kena ada ilmu. Kena disiplin ilmu. Kau nak bercakap juga. Lepas tu bercakap mengalahkan mufti. Lepas tu nak tuduh orang ni. Kafir harbi kafir zimi. Ni masalah besar. Jadi ini problem besar penggelaran agama, gelaran kepakaran agama kepada orang-orang yang kadang-kadang tak layak pun. Akhir sekali dia berlaku banyak kerosakan lah, banyak masalah. Kalau kita tengok kat Malaysia ni berapa ramai, bukan berapa ramai lah, memang ada lah. Dia bukan pendidikan agama secara formal, dia cikgu sejarah, tu je. Dia belajar, dia cikgu sejarah. Lepas tu cuma dia pandai bercakap, pandai goreng, kita panggil, pandai goreng. Goreng agama, orang dengar, layan. Buat lawak sikit-sikit, orang penggelak, ustaz. Ustaz apa? Kau bukan ada disiplin ilmu pengajian agama pun. Sebab masyarakat kita bila sebut ustaz, pemahaman dia adalah orang yang ada pendidikan agama. Dia bercakap agama lah. Itu akhir sekali, ustaz tu yang dikatakan ustaz, walhal dia bukan ustaz, walaupun dia bukan punya pendidikan agama, mengeluarkan fatwa-fatwa agama yang salah. Akhir sekali, dal wa adal. Dia sesat, dia menyesatkan orang. Berlaku kita kena ingat tu. Benda ni kita kena terima satu realiti yang berlaku lah dalam masyarakat kita gitu. Okey. Yang Ana lagi pelik tu sebenarnya diorang ni kalau Facebook tu dia buat Facebook dia buat nama dia bubuh tu ustaz. Tak malu ustaz. Kau tu bukan mengajar agama secara formal pun nak bubuh ustaz. Yang kita punya pengajar agama secara formal pun tak bubuh ustaz. Bahkan kadang-kadang orang ni cakap kita minta maaf tak sebut nama ustaz pada kita tak ada apa pun, okey. Tak ada masalah apa pun. Tak panggil ustaz pada kita pun okey je. Tak ada masalah. Tapi dia tak, macam tu pula. Jadi ini macam mana mungkin terma ustaz itu dia untuk mensakralkan pandangan agama kita, makanya orang anggap sebagai benar. Walhal kadang-kadang tidak berasaskan kepada disiplin ilmu. Okey, itu yang mungkin kita nak tengok konteks yang menyebabkan wacana-wacana berkenaan dengan gelaran ustaz, ulama dan sebagainya. Cuba kita nak kupas pada malam ni lah. Itu dia punya latar gitu. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, mungkin kita boleh lihat siapa tu ulama sebenarnya dan siapa tu ustaz. Kita nak pergi dalam cara faham metodologi agama. Jadi agama sebab kita kena faham agama ni asasnya dua perkara lah, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran hadis tu dia disebut sebagai an-nusus, nas. An-nusus tu kata jamak daripada perkataan nas. Jadi nusus tu nas agama wahyu Allah Taala, Quran, hadis Nabi. Dia ada satu lagi tu, dia panggil manhajul fahmi. Metodologi dalam memahami Quran hadis. Sebab Quran hadis ni dia bukan boleh faham gitu-gitu je. Dia ada kaedah nak faham. Jadi kena belajarlah kan. Di situlah timbul isu mazhab. Syafi'inya, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya. Dalam tradisi ilmu fiqah, kita pergi dalam tradisi ilmu kalam, kita akan jumpa nama Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, apa lagi? Imam Al-Baqilani, siapa lagi? Banyaklah. Mana cerita tu itu dalam ilmu kalam. Kita pergi pula dalam tradisi ilmu tasawuf, kita akan jumpa nama Al-Imam Al-Ghazali. Kita akan jumpa nama Al-Hasan Al-Basri. Kita akan jumpa nama Al-Hallaj. Kita akan jumpa nama Al-Bustami. Tu nama-nama ulama-ulama tasawuf lah tu. Mungkin anda sebut ni tak pernah dengar pula. Kita tak pernah tahu kan. Sebab itu tradisi ilmu. Lepas tu dalam tradisi tajwid, kita akan jumpa qiraat Hafs. Ada orang nama Hafs, ada orang nama Nafi', ada orang nama Warash. Ni nama ni tokoh-tokoh dalam satu tradisi ilmu. Nama dia qiraat, ilmu tajwid. Kena belajar semualah. Kan? Kena belajar. Dia bukan biasalah, bukan sebenarnya menguasai ilmu agama ni dia bukan simple, dia susah sebenarnya. Kan? Tapi masyarakat kita ni mudah ya boleh kupas Quran. Ustaz, ni masalah besar cara kita melihat gitu Okey. Ana sebenarnya pernah tulis buku berkenaan ini. Ada satu buku. Lama dah nulis buku ni. Ulama yang bukan pewaris Nabi, buku ni. Ana tulis tahun 2015 buku ni tapi buku ni telah diharamkan oleh PAS. Masa tu Ana PAS lagi. Buku ni diharamkan oleh PAS. Lepas tu diharamkan oleh KDN. Ana pun tak tahu kenapa diharamkan buku ni. Kat mana tak tahu masalah buku. Kalau cerita buku ni ada rujukan, ada sebut, ada footnote. Rujukan anda kitab yang muktabar. Contoh kitab Mafatih Al-Ghaib, Imam Fakhruddin Ar-Razi.
Lepas tu kitab Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani. Itu rujukan-rujukan untuk menghasilkan buku ni. Tapi PAS haramkan buku ni. Mungkin sebab tajuk dia ulama yang bukan pewaris Nabi. Sebab ulama ni ada dua. Satu ulama pewaris Nabi, satu lagi ulama bukan pewaris Nabi. Ulama yang mewarisi Nabi itu yang betul-betul beramal. Al-Imam Al-Ghazali kan dia senaraikan ada ulama yang betul tu, satu lagi ulama usuk diistilahkan. Ulama jahat. Maksudnya memang ada klasifikasi. Anda tak nak cerita yang ulama mewarisi Nabi itu sebab makruf lah kita nak. Cumanya orang confuse. Kita nak kenal ulama yang tidak mewarisi Nabi itu macam mana pula? Tuan nak tulis buku ni. Lama dah nak tulis. Dan susah dah nak dapat lah. Sebab pernah diharamkan oleh KDN. Sebelum PRU ke-14 hari tu. Diharamkan. Lepas tu bila kita ambil kerajaan, boleh balik buku ni kan. Adalah jarah buku anda tulis ni. Ulama yang bukan pewaris Nabi. Jadi di situ tu dia ada tajuk ulama kat situ. Yalah nak tulis ni sebab nak counter apa untuk nak jawab persoalan-persoalan yang bermain dalam fikiran orang pada masa tu. Ulama ni kadang-kadang cakap ni jahat, mulutnya celupa, maki orang, macam-macam lah buat pada orang kan. Makanya anda pun tulislah buku ni gitu. Okey. Cumanya mungkin kita nak tanya apa beza di antara ulama dan ustaz? Ulama, ustaz, satu lagi mujtahid. Kan? Jadi tiga sebenarnya. Ana ada bawa dua kitab lah nak sebagai rujukan untuk kita nak kupas pada malam ni. Yang pertamanya kitab Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani. Satu lagi kitab Usul Fiqh Al-Islami, Waba' Zuhaili. Dua kitab lah. Ni kitab lama, ni kitab contemporary lah. Kan? Okey, mungkin anda boleh sebut dulu. Ulama ni, kalau kita buka dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut perkataan ulama. Ada dalam Quran. Perkataan ulama itu ada dalam Quran. Ulama ni adalah kata jamak daripada alim. Alim, seorang alim. Kalau dua orang alim, alimah ni kalau ramai ulama. Macam tu. Ada pula sebilangan yang lain kata tak. Mufrad bagi kata ulama itu adalah alamah. Alamah. Alim, orang alim, orang yang mengetahui. Alamah ni orang yang teramat mengetahui. Itu alamah. Jadi bila dijamakkan, dipluralkan perkataan itu, maka jadinya ulama gitu. Jadi ada dua lah perbahasan yang sering dibahas oleh ulama-ulama Islam. Apa makna ulama? Ulama ni daripada perkataan apa? Ada orang kata daripada perkataan alim. Tu dia punya singular dia, mufrad dia. Jamak dia ulama. Ada pula kata tak. Sebenarnya ulama itu kata mufrad, kata jamak dari kata mufrad allamah. Tu satulah. Kalau kita buka dalam Quran, Allah Ta'ala dah sebut perkataan ulama. Iaitu kalau kita tengok dalam surah Fatir ayat 27 sampai 28. Kita tengok situlah. Cuma yang panjang tu panjang lah. Yang kita baca pendek, Allah Ta'ala sebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Situ poin dia. Hanya sahaja yang takut kepada Allah Ta'ala di kalangan hamba Allah Ta'ala itu adalah ulama. Itu kata ulama. Cuma bila kita tengok ayat surah Fatir ni, sebenarnya konteks ayat ni, dia bukan merujuk kepada orang yang faham agama. Bukan. Dia bukan yang faham agama, maksud ana bukan yang mahir tafsir, mahir hadis, mahir fiqh, bukan. Konteks ayat ni dia cerita tentang bagaimana orang itu dia melihat bintang, dia tengok bulan, dia tengok bukit-bukit, dia tengok semua ciptaan Allah Ta'ala tu melahirkan rasa takut pada Allah. Jadi bila rasa takut pada Allah, Allah Ta'ala berkata innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja orang yang takut kepada Allah Ta'ala itu adalah ulama. Maksudnya ulama dalam faham Al-Quran ini, dia bukan fokus kepada tajuk engkau orang mengetahui je. Tapi ada satu lagi tajuk, iaitu ada unsur takut kepada Allah. Jadi kalau sekadar ilmu, ada ilmu, itu tak boleh kata sebagai ulama. Tak boleh kata lagi sebagai ulama. Tapi bila ada ilmu, dan lepas tu ada takwa pada Allah, barulah dikatakan sebagai ulama. Itu kalau kita tengok dalam faham ayat Quran ni lah. Dan sebenarnya yang anda quote kat sini, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab dia Mafatih Al-Ghaib, dia disebut dia nukilkan perkataan seorang tabi'in namanya Rabi' bin Anas nama dia, yang mana salaf lah, orang salaf. Dia kata ulama itu adalah orang yang tidak takut kepada Allah, maka dia bukan ulama. Jadi kalau dia ada ilmu yang banyak, lepas tu dia tidak ada takut pada Allah, maka orang tu tidak boleh dipanggil sebagai ulama. Sebab apa? Sebab kalau kita kata ulama itu adalah semata-mata berilmu, maka adalah ulama di kalangan orang kafir. Sebab memahami Al-Quran ni bukan mesti datang daripada orang Islam. Orang kafir pun boleh belajar. Contohlah, ada orang kafir ni dia belajar Islam, dia alim, dia mahir ilmu Islam.
tapi dia tak masuk Islam, kita boleh tak panggil dia ulama? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tepi, dia tak ada tajuk takwa tu, tak ada lagi. Maka tidak boleh dipanggil sebagai ulama. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab ni, anda bawa kitab Fathul Qadir, kita buka kitab Fathul Qadir, Imam Syaukani, dia disebut masa dia kupas ayat Al-Quran, wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat itulah dia bahas. Dia sebut apa kat sini? Kata dia, anda baca yang Arab, patut anda terjemah. Dia kata, kana iblis qabla an yartakibal ma'siyah minal malaikah ismuhu Azazil. Wa kana min sukanil ard. Wa kana min asyaddil malaikati ijtihadan. Wa aktsaruhum ilman. Ni kata Imam Syaukani dalam kitab Fathul Qadir. Dia kata iblis ni sebelum dia mengingkari perintah Allah Taala supaya yang Allah Taala minta supaya dia sujud tu, dia ni adalah wa kana min asyaddil malaikati ijtihadan. Dia ni adalah makhluk yang paling alim, paling banyak berijtihad di kalangan malaikat. Alim, dia alim pada malaikat lagi. Lepas tu wa aktsaruhum ilman, lebih banyak ilmu. Okey, persoalan dia, kalau lah Imam Syaukani kata dalam kitab ni, dia boleh kata iblis itu ilmu dia banyak, kita nak kata iblis tu ulama tak? Soalan tu. Jawabnya tak boleh. Sebab tak boleh, sebab dia ilmu banyak tapi dia tak ada takwa. Jadi kalau kita nak faham, ulama itu mesti ada kaitan dengan satu lagi tajuk. Ilmu yang menyebabkan dia takwa pada Allah. Ilmu yang boleh membawa ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita nak faham makna ulama dari sudut sudut itulah pemahaman Al-Quran daripada ulama-ulama tafsir. Gitu. Jadi maksudnya kena ada takwa. Dan tidak dibataskan kepada ilmu pengajian Islam je. Dia bukan semata-mata orang yang ada fakulti pengajian Islam je. Maksudnya kalau orang tu dia belajar ilmu lain, ilmu astronomi, contoh, tapi dengan dia tengok astronomi tu, boleh melahirkan perasaan takut pada Allah. Boleh dikatakan sebagai ulama dah. Sebab apa? Sebab ilmu tu menjadikan dia takut pada Allah. Macam tu. Tapi kalau dia alim, dia satu bidang pengajian agama, tafsir Quran alim, tapi tak takut pada Allah. Tak takut kepada Allah. Itu tidak boleh dipanggil sebagai ulama. Sebab ulama ni dia tak cukup sekadar ilmu, tapi dia mesti ada satu lagi kaitan, iaitu takut kepada Allah. Tu yang dikatakan sebagai ulama. Tu kena faham dululah. Okey, kita nak pergi lebih perinci lagi iaitu perkataan mujtahid. Mujtahid. Jadi daripada mujtahid itu lahirlah apa yang dimaksud sebagai fuqaha, ulama-ulama fiqh, kan? Ada pula dipanggil usuliyin, ulama-ulama usul fiqh. Muhaddisin, ulama-ulama hadis. Apa lagi? Mufassirin, ulama-ulama tafsir. Tu perincian. Itu sebenarnya perincian daripada pemaknaan mujtahid. Mujtahid tu pula mana apa? Kita buka kitab ni pula. Ingat kitab Wabah Az-Zuhaili, Wabah Az-Zuhaili, kitab usul fiqh al-Islami, kitab ni. Dia sebut mujtahid ini, kata dia, huwa allazi hamalat lahu malakatun yaqtadiru biha ala istinbatil ahkam min ma'khadhiha. Kata Wabah Az-Zuhaili. Dia kata mujtahid itu adalah orang yang ada bakat, malakah, istilah malakah. Tak tahulah apa terjemahan tepat bagi makna malakah. Terjemahan yang anda rasa bakat. Dia malakah ni macam ni. Apa makna malakah dalam sebutan dia macam ni. Ada orang ni, macam kita ni, kita tak pernah naik motor. Hari pertama kita naik motor. Kita naik motor, kita fikir tu. Kita fikir. Jadi penat otak kita. Tapi bila hari-hari, last kali dia berbakat dalam diri kita. Last kali kita naik motor tanpa fikir pun boleh. Kalau lagi hebat, dia bilang kat kaya pula. Dalam keadaan dia, macam tu. Itu panggil bakat. Jadi benda tu dah sebati dalam diri dia, maka dia dah berbakat dalam diri dia, maka itu disebut sebagai malakah. Kata Wabah Az-Zuhaili, dia kata yang dikatakan mujtahid itu adalah ilmu tu telah berbakat dalam diri dia. Ilmu apa dia? Ala istinbatil ahkam, dalam mengeluarkan hukum. Minal ma'khadhiha, daripada tempat nak ambil hukum. Quran hadis lah. Jadi dia faham Quran hadis tu, dia tengok tu secara automatik keluar ilmu. Macam kita naik motor tu tanpa fikir boleh buat motor. Kita naik kereta tu tak payah fikir, kunci tekan mana dulu gear, tak payah. Dia tanpa dalam khayal tu pun kita boleh buka gear. Dalam khayal tu kita tahu mana nak tekan brake, mana tak nak tekan minyak. Itu dia panggil berbakat. Jadi begitulah yang dikatakan mujtahid. Ulama yang dikatakan mujtahid itu bila sebut Quran, orang tanya hukum, al-imam contohlah. Apa hukum ni contoh. Dia secara automatik otak ni lebih terror pada Google lagi. Dia boleh bagi jawapan. Gini. Quran kata gini, kaedah faham dia macam ni, hadis dia macam ni, kalau bercanggah jawapan dia macam ni. Semua tu berbakat dalam diri dia. Yang tu baru dipanggil sebagai mujtahid. Jadi daripada mujtahid itulah dia pecah kepada fuqaha.
Fuqaha ni maksudnya dia alim dalam bidang ilmu fiqh. Fiqh tu dia alim. Kalau orang tanya, ustaz, semayang ni kenapa letak tangan kat perut? Semayang ni kita letak tangan kat perut ke tidak? Contoh kita tanya soalan macam tu. Dia boleh jawab tu secara automatik dalam fikiran dia. Hadis ni, riwayat bla bla bla, hadis ni pula gini-gini, ada percanggahan, yang ni sahih, yang ni tak dhaif, sanad dia keluar habis dalam fikiran dia secara automatik. Maka dia pun cakap bukan dia macam ni. Lepas tu kalau orang tanya, lepas tu dalil dia kat mana? Dalil dia gini. Yang tu baru dikatakan fuqaha, alim fiqh. Begitu juga orang alim dalam bidang usul fiqh. Macam tu kak, usul fiqh. Quran ni kita nak faham macam mana kaedah. Kaedah ni gini. Dia boleh bahas 1, 2, 3, 4. Macam tu kan. Orang yang alim dalam bidang hadis. Contoh, kita tanya, hukum hadis ni sahih tak? Automatik dia tahu. Perawi ni, fulan. Dia ni ada masalah gini. Itu dia katakan mujtahid. Barulah dipanggil sebagai muhaddisin, ulama hadis. Kalau tak ada, tak payah sembang. Kan? Tanya, ustaz, hadis ni saya tidak jajak nak Google. Nampak sangat kau bukan muhaddis. Kan? Itu Google. Yang muhaddis tu Google tu. Yang muhaddisin tu kan. Jadi orang alim tu yang dikatakan muhaddisin, ulama hadis, dia kena macam tu. Automatik tu, cepat. Dia tahu secara spontan. Sebab benda tu dah berbakat dalam diri dia. Begitu juga mufassirin, ulama tafsir. Kalau kita bertanya, ustaz, ayat Quran ni macam mana ni? Sekejap, anak kena tengok terjemahan dulu. Nampak sangat kau tak layak dipanggil sebagai mufassir. Maksudnya, nak jadi mujtahid, nak jadi alim, bukan biasa. Luar biasa sebenarnya. Tapi tempat kita goreng. Masa boleh goreng, ustaz, ulama' dah ni. Kena tipu dah kita. Masalah kita tak bahas dari sudut tradisi ilmu. Gitu. Okey, ada pula satu lagi, termani ustaz. Kita kena ingat, perkataan ustaz ni bukan datang daripada bahasa Arab. Bukan. Ana bawa satu tesis. Ana buat kajian, baca cari maklumat, dan jumpa ni lah tesis ni. Ana tunjuk tesis ni mustalahu ustaz wa dalalatuhu 'inda al-muhaddisin hatta nihayatil qarni tsalis al-hijri. Penggunaan kata ustaz, penggunaan kata ustaz. Ada tesis buat kajian tentang penggunaan kata ustaz. Cumanya mustalahat yang digunakan dalam kalangan ulama-ulama Islam merujuk kepada ulama-ulama hadis. Kita sebut kat sini ana mungkin satu persatu kan tunjuk. Nombor 1. Kita tunjuk ni. Nampak Dia kata apa dalam tesis ni? Ni tesis ni siapa tulis? Dia bukan tesis ni siapa? Jurnal. Dr. Muhammad Audah Ahmad Al-Huri. Seorang ulama hadis daripada Jordan. Daripada Universiti Yarmouk, Jordan. Ni kitab ni. Dia kata apa dalam kitab ni? Tengok dia kata ana kena tunjuk macam ni sebab nanti orang kata pandai-pandai lah apalah. Ni bukan pandai-pandai, kita nak tunjuk rujukan. Ana ni dah jadi beban sebab ramai sangat orang tuduh ana macam-macam. Konon-konon pandai-pandai agama lah, reka-reka agama lah, liberal lah, sesat, plural lah. Tak larat lah ana kena lah, tak larat. Jadi bila tak larat, ana terpaksa berhujah, ana tunjuk kat sumber rujukan. Macam tu. Kalau orang nak bantah, jangan bantah ana, bantah kitab yang ana bawa. Ini kita tengok satu kitab ni. Dia kata apa wa huwa yutlaqu 'ala al-alim. Al-ustaz ni dia kata hasalat ad-dirasatu ila annahu min alfazin nadirah al-istimal. Perkataan yang jarang digunakan. Wa qad istamala di dalalatain, digunakan dalam 2. Yang pertama wa huwa yutlaqu 'ala al-alim al-mahir al-imam al-mubarris fi sin'atihi fayakunu fi a'la darajati at-ta'lil wa ashbah al-mustalah bihi 'inda al-ahli al-hadis wa imam. Kalau kita tengok dalam kitab ni, dia bagi tahu yang dikatakan ustaz ni, dia mesti, dia sebut. Yang pertama dia kata mesti alim. Mesti berilmu. Kalau jahil, bodoh, tak boleh panggil ustaz lagi. Tak boleh. Kan? Gong je ni. Ngaji tak reti. Panggil ustaz pun tak boleh. Dia mesti alim. Satu. Yang kedua mesti al-mahir. Dia mahir ilmu tu. Lepas tu al-imam. Tu baru dipanggil sebagai al-ustaz. Kalau tengok dalam pengistilahan dalam kalangan ulama-ulama hadis. Kalau pergi ke sini ni, awal-awal lagi dia ramai dah tak layak dipanggil ustaz. Awal-awal lagi tak boleh lah dipanggil sebagai ustaz. Kalau tengok dalam definisi dia lah, dalam kupasan dia ni kan. Gitu. Okey, kita tengok lagi. Standard penggunaan ustaz ini. Sebenarnya bahasa apa? Sebenarnya bukan bahasa Arab. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita takkan jumpa perkataan ustaz. Tak ada. Dalam hadis tak ada. Dalam Quran pun tak ada perkataan ustaz. Tapi persoalannya perkataan ustaz tu datang daripada mana? Ini dipanggil proses bahasa luar masuk dalam bahasa Arab. Kan? Dia ada proses kat situ lah. Anda tunjuk rujukan ni. Kita tunjuk kitab ni.
Al-Hafiz Ibn Dihyah ni seorang ahli lughah lah. Dia kata apa? Al-ustaz kalimatun laysat bi'arabiyyatin. Ana berwarna kuning dah. Dia kata kat sini, dia kata kalimah ustaz ni bukan bahasa Arab. Bukan. Dia bukan bahasa Arab. Nampak? Satu dah. Tekut. Yang kedua Al-Fayumi. Al-Fayumi. Kan? Al-Fayumi dia kata al-ustaz kalimatun a'jamiyah wa ma'naha al-mahir bisyai'. Itu dia. Al-Fayumi. Tengok kitab. Ana tunjuk kitab. Awak nak tuduh ana macam-macam, tak payah tuduh ana, tuduh kitab ni. Sebab anda tunjuk kitab. Al-Fayumi kata al-ustaz kalimatun a'jamiyah. Perkataan ajam wa ma'naha dan makna dia, makna ustaz itu adalah al-mahir bisyai'. Mahir terhadap satu benda. Kalau kau mahir betul-betul, barulah kamu dipanggil sebagai ustaz. Kalau tak mahir, kau tidak layak dipanggil sebagai ustaz. Ini asal makna ustaz yang digunakan dalam tradisi ilmu. Al-Munawi, seorang ulama hebat ni, Al-Munawi. Dia kata apa? Al-ustaz al-mahir bisyai' wa hiya ajamiyatun mu'arrabah. Dia kata, ustaz adalah mahir sesuatu benda. Dia mahir satu benda, maka dipanggil sebagai ustaz. Dan dia adalah ajamiyah, bahasa ajam, mu'arrabah yang diperarabkan. Nampak? Jadi di situ kita nampak perkataan ustaz asalnya bukan bagi siapa-siapa bagi dah. Dia memang orang mahir ilmu baru boleh diberikan gelaran ustaz. Mahir betul-betul. Bila mahir baru dipanggil sebagai ustaz. Kalau tanya yang tu kita dah tengok ustaz-ustaz dia boleh panggil ustaz agak-agak. Situ cukup dah. Tak mahir pun. Jadi kalau dia mahir dalam bidang ilmu hadis sebagai contoh, dia mahir betul ilmu hadis, barulah dia dipanggil al-ustaz pada dia. Contoh yang saya sebut kat sini, benda ni digunakan istilah oleh ulama-ulama sendiri. Contoh kita buat kat sini. Penggunaan kalimah ustaz dari sudut penggunaan dia. Okey. Ni. Tengok ni kitab ni. Fa awwalu man utliqa alaihi hadha al-mustalah biqasd al-madhi wa at-tawthiq wa bayan al-maharati fil ilmi wal imamah fihi wa al-imam Abu Ishaq al-Hamdani al-Kufi. Tu asal istilah dia. Jadi ada seorang ulama namanya Imam Az-Zuhri. Murid dia namanya Abu Ishaq al-Hamdani. Abu Ishaq al-Hamdani ni, Hamdan ni orang Iran. Tapi dia hijrah ke Kufah dan mati kat Kufah lah. Jadi Abu Ishaq al-Hamdani al-Kufi ni, dia panggil tok guru dia, Al-Imam Az-Zuhri ni dia panggil Al-Ustaz. Imam Az-Zuhri ni bukan biasa. Imam Az-Zuhri ni alim gila. Dia bukan alim biasa. Dia adalah orang yang mula-mula sekali menghimpunkan hadis secara bertulis dan diajar pada era pemerintahan Omar bin Abdul Aziz. Itu dia gelar. Al-Ustaz. Awak panggil, anak murid panggil Al-Ustaz kat dia. Maksudnya, bukan biasa tu. Nak ada Ustaz tu. Lepas tu ada satu lagi, Al-Hasan Al-Basri. Anak murid dia nama Farqad As-Sabkhi. Itu pun orang alim juga. Dia panggil pada Hasan Basri sebagai Al-Ustaz. Itu Al-Ustaz. Maksudnya, kita tengok standard Hasan Basri. Ulama besar macam Hasan Basri. Ulama besar macam Imam Az-Zuhri. Maksudnya dia mahir dalam tradisi ilmu tu. Baru dipanggil sebagai Al-Ustaz. Gitu. Lepas tu ada lagi lah banyak anak bawa sini. Takkan nak baca semua kan. Banyak. Jadi di situ kita akan nampak panggilan Ustaz asalnya adalah diberikan kepada orang yang pakar dan mahir dalam satu tradisi ilmu. Barulah layak dipanggil Ustaz. Kalau tak ada, tak layak. Tak layak panggil Ustaz. Kat situ juga kita fikir, maksudnya bila Al-Ustaz dalam pemahaman budaya ilmu adalah orang yang pakar dan mahir ilmu, itu artis-artis baru bertaubat tu panggil Ustaz. Tak boleh. Tak boleh panggil Ustaz. Tak layak langsung. Sikit pun tak. Ujung kuku pun tak layak nak panggil Ustaz. Sebab yang dikatakan Ustaz tu dia mahir. Cumanya atas tradisi ilmu. Sebab dalam tradisi ilmu hadis, orang panggil Al-Ustaz tu orang faham. Maksudnya dia ni siqah. Perawi ni siqah. Ilmu hadis dia banyak. Dia hafal banyak hadis. Macam tu. Kalau dalam tradisi ilmu, macam contoh Imam Malik. Imam Syafi'i dia Al-Ustaz. Kan? Kalau nak tanya satu benda, tanyalah Al-Ustaz. Dia tak sebut Imam Malik. Ada quote kat sini, ada dalam kitab. Nak mari kat sini. Anda tak baca semualah, kita baca yang terpilih sajalah. Sebab banyak baca ni, takkan baca semua kot. Kan? Mana perkataan Imam Asy-Syafi'i apabila menyebut tentang Imam Malik. Imam Malik kan guru pada Imam Syafi'i. Dia pun bila sebut Imam Syafi'i, dia kata Al-Ustaz. Gitu. Jadi maksudnya Al-Ustaz itu merujuk kepada orang alim seperti mana Imam Malik tu. Dalam tradisi fiqh pula. Kau tu pula. Di sini. Nak tunjuk. Wa amma wasafahu atani. Sabi'an Malik bin Anas Imam Malik. Wa amma wasafahu bil ustaz fakana Syafi'i idza su'ila an syai'
Dia kata dalam menggelarkan orang itu dengan sifat, dengan ustaz, disifatkan sebagai ustaz itu, Imam Syafi'i ni idza su'ila an syai'in, apabila ditanya sesuatu benda, yaqul, dia akan jawab hadza qaulul ustaz. Ini perkataan ustaz. Dia tak sebut qala Imam Malik tak. Dia tak kata hadza qaulu Malik bin Anas tak. Dia kata hadza qaulul ustaz. Ini perkataan ustaz. Siapa dia maksud dia? Merujuk pada Imam Syafi'i. Merujuk pada Imam Malik. Maksudnya perkataan ustaz bukan biasa. Perkataan ustaz ni luar biasa. Dia diberikan kepada orang pakar dalam tradisi ilmu. Kalau kau bodoh, pun jangan perasan nak dipanggil sebagai ustaz. Macam tu. Tak kira lah siapa-siapa pun. Mengenal sendiri pun,